Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita hendaklah termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita senantiasa mengingati nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Berulang kali melalui daripada kuliah zuhur ini kita memperingatkan tuan-tuan dan juga diri kita sendiri supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, kerana tidak sedikit daripada umat-umat yang terdahulu yang telah Allah Ta'ala binasakan bersebab daripada tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Mereka senantiasa melupakan bahawasanya nikmat itu datang daripada Tuhan Rabbul Izzah, datang daripada yang memberikan. Kita ni hanya menerima saja. Kalau seandainya kita disuruh buat walaupun hanya sehelai bulu sekalipun, kita tidak mampu untuk melakukannya. Apalagi untuk menurunkan hujan yang untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi makan kepada haiwan, dan begitu juga yang untuk kita minum dan pakai. Maka ingatilah, kita senantiasa melalui daripada apa yang telah kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kita sudah melalui satu bulan di mana Allah Ta'ala telah memberikan penuh keberkatan bulan tersebut, iaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada bulan tersebut. Bulan itu kita disunatkan bangun sahur. Ingat tak bahawasanya sepanjang bulan Ramadan itu kita bangun walaupun kerana bukan untuk ibadah, tapi untuk makan sahaja, iaitu untuk sahur. Itulah nikmat daripada Allah. Berapa banyak di antara kita yang bangun malam, tetapi pada bulan Ramadan pasti yang tidak pernah bangun malam di luar Ramadan juga akan bangun malam, disebabkan kerana ada tuntutan bersahur untuk berpuasa pada siang harinya. Inilah nikmat Allah, supaya orang-orang awam yang tidak melalui jalan ibadah, iaitu tidak bangun malam bersembahyang tahajud di luar Ramadan, pada bulan Ramadan Allah Ta'ala beri juga pahala, walaupun bangunnya itu bukan kerana untuk ibadah, tetapi Allah Ta'ala bagi pahala ibadah kepada yang kita makan sekalipun, kerana untuk menguatkan badan kita untuk menjalani ibadah puasa esok hari. Kenapa selepas daripada bulan Ramadan kita tidak boleh mengekalkan ibadah-ibadah yang kita telah lalui di dalam bulan Ramadan? Adakah bulan Ramadan itu malamnya tidak ada bintang, tidak ada bulan? Dan bulan-bulan selepas daripada bulan Ramadan bulannya lain, suasananya lain? Setentunya tidak, kan? Kerana apa kita tidak dapat melakukan apa yang telah kita pernah lakukan di bulan Ramadan? Kerana satu perkara yang kita kadang-kala lupa, bahawasanya kita ini memerlukan syafaat daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang cinta kepada Rasulullah, kita kurang sayang kepadanya, kita tidak mengingati apa yang telah ditunjuk ajarkan kepada kita. Lantas kerana itu kita membezakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Selepas daripada bulan Ramadan kita tinggalkan kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan, kita kembali kepada apa yang kita lakukan di luar Ramadan. Kenapa kita tidak mengambil iktibar daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Rasulullah suka, mereka suka. Apa yang Rasulullah buat, mereka ikut sebagai satu panutan. Kita ambil dua contoh, iaitu ketika Rasulullah pernah dijemput oleh seseorang untuk jamuan makan. Ketika itu Anas bin Malik ikut serta dengan Rasulullah. Tapi di dalam hadis ini tidak diceritakan sama ada Anas bin Malik itu dijemput sama ataupun tidak. Inilah datangnya hukum di mana kalau satu orang dijemput, kemudian tu orang yang dijemput ni bawa orang lain, selama orang yang menjemput itu reda dengan kedatangan orang yang dibawa, maka harus dia ikut makan. Daripada hadis ini timbul hukum yang seperti macam ini. Sebab itu ada kadang-kala kita dijemput satu majlis walimah,
Tapi kita nak pergi dengan seorang yang tidak dijemput, orang ini tunggu di luar, kita masuk di dalam. Seharusnya kita bawa dia sama, kemudian tu kita bercakap dengan orang yang mengundang, saya bawa teman walaupun dia tidak dijemput, kamu reda? Kalau tuan rumah kata saya reda, maka dia boleh duduk makan sama. Jadi Anas bin Malik ikut serta dengan Rasulullah. Di dalam jamuan itu, tuan-tuan agak apa yang dihidangkan, adakah nasi berani ataupun apa saja yang sedap-sedap? Tidak. Hanya roti kasar daripada gandum yang hanya ditumbuk, tidak dikisar. Kemudian itu kuah. Kuah ini bukan kuah gulai, tetapi dia merupakan kuah daripada satu jenis sayuran yang dipanggil labu. Labu ini dicampur dengan sedikit daging hiris, iaitu sudah hancur dagingnya. Apa yang Rasulullah makan, dia tidak mencari dagingnya, tetapi dia mencari labunya. Kerana labu mempunyai khasiat yang sangat besar pada penglihatan. Orang yang sakit mata, kalau makan labu itu sebagai satu ubat. Tetapi kita tidak mengikut apa yang Rasulullah buat. Kalau kita dihidangkan dengan lauk yang enak-enak, yang kita cari adalah dagingnya, bukan sayurnya. Apa yang berlaku di sini juga sama. Baru lepas bulan Ramadan, dalam bubur ada daging. Ada yang enak-enak ketul-ketul dagingnya. Apabila cedok dagingnya diketepikan, buburnya yang dibungkus. Ini tidak benar. Kerana ini tidak mengikut apa yang Rasulullah perintahkan. Rasulullah tidak memilih yang baik ataupun yang mahal, tetapi Rasulullah pilih yang berkhasiat. Jadi apabila Anas bin Malik memerhatikan perbuatan Rasulullah hanya mencari labu yang sudah dipotong kecil-kecil, mulai daripada hari itu apabila dia dihidangkan makanan, dia tidak cari daging, tidak cari yang lain-lain. Dia hanya cari labu saja. Kerana cintanya kepada Rasulullah, sampai orang bertanya kepada dia, kenapa tidak kamu makan yang lain-lain? Yang kamu cari adalah labu. Kerana Rasulullah suka labu, maka aku suka labu. Itu yang sepatutnya kita ikut jejak Rasulullah. Kalau Rasulullah bangun malam suka beribadah, kalau kita nak ikut ibadah Rasulullah, sembahyangnya sangat banyak, ayat-ayat Quran yang dibaca panjang-panjang, sampai dia sujudnya, rukuknya sama lamanya dengan dia berdiri. Kalau dia berdiri, dia baca surah Al-Baqarah, satu surah umpamanya, dia akan rukuk sama panjangnya dengan dia baca surah Al-Baqarah ketika berdiri. Dan sujud, dua sujudnya juga sama panjangnya macam mana dia baca ayat dalam berdirinya. Yang kita tidak macam itu, kerana kita tidak akan mampu mengikut apa yang Rasulullah buat. Sekurang-kurangnya kita bangun malam hanya untuk kita menghidupkan malam tersebut dengan 2 rakaat sembahyang yang ringkas sekalipun jadilah. Ataupun kita sembahyang witir hanya 1 rakaat, menghidupkan malam tu pun tak apalah. Kalau kita fikirkan 1 rakaat sembahyang tu berapalah lamanya, tak sampai pun 5 minit, 2 minit pun tak sampai, tapi kita lebih membesarkan mata kita. Padahal kita sudah boleh bangun, kita boleh sembahyang sekalipun paling sedikit, iaitu 1 rakaat, kemudian tu kita boleh tidur balik. Ini pun kita tidak mampu untuk melakukannya, kerana kita belum ada rasa cinta, tarikan kepada apa yang telah Rasulullah tunjukkan kepada kita, tidak seperti berlakunya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Satu contoh daripada Anas bin Malik. Satu contoh lagi daripada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika menghantarkan jenazah, beliau terlihat button, butang baju Rasulullah terbuka atasnya. Kemudian tu nampak kelihatannya, dia tertarik ke belakang gini, dan dia jenguk daripada belakang itu, nampak tanda kenabian ataupun tanda nubuah, iaitu yang berbentuk 3 segi, di dalamnya ada tulisan dan di luarnya juga ada tulisan. Jadi dia menyentuh supaya mendapat keberkatan daripada tanda nubuah Rasulullah SAW, yang besarnya ada sebahagian riwayat mengatakan besar macam telur burung puyuh, dan dia berbentuk 3 segi kemerah-merahan. Jadi apabila dia sudah meletakkan tangannya itu, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa? Kerana untuk mendapatkan keberkatan.
mulai daripada hari itu, oleh kerana Rasulullah tak button atasnya satu, dia juga ikut perkara tersebut. Walaupun ketika musim sejuk, dia tidak mengancingkan button atas sini. Kerana apa? Apabila ditanya, kerana Rasulullah melakukan demikian dan aku cinta kepada apa yang Rasulullah buat, dan aku sedaya upaya untuk menjadikan dia sebagai sunnah ataupun sebagai keadaan harian aku. Ini dua sahabat yang apabila melihat satu keadaan yang Rasulullah lakukan, sekalipun kalau kita tengok daripada dua riwayat ini, satu berkenaan dengan makan, satu berkenaan dengan pakaian, sedangkan dia merupakan satu tuntunan kepada semua para sahabat Rasulullah. Tapi kita umat yang penghabisan sudah diberi banyak petunjuk tentang ibadah, bukan hanya saja pakaian dan makanan, tetapi daripada ibadah yang mendatangkan kebaikan kepada kita, kita juga sangat payah untuk melakukannya. Maka kita kena ubah diri kita. Kita kena cinta Rasulullah sebagaimana kita mencintai apa yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Tidak ada satu orang pun tak cinta kepada nikmat. Allah Ta'ala beri sehat, Allah Ta'ala beri harta, Allah Ta'ala beri anak, beri isteri, beri macam-macam nikmat, tentunya kita suka. Dan kalau kita dapat convertkan rasa nikmat ini kepada rasa nikmat yang lebih besar daripada yang kita sudah terima, iaitu dengan memasukkan diri kita, dan Allah Ta'ala telah menjadikan kita umat Muhammad. Ini nikmat yang paling besar, kerana kita termasuk menjadi umat Muhammad. Kerana umat Muhammad adalah kekasih Allah, Habibullah. Mana ada yang lebih besar daripada ini? Sedangkan kita nak mengharapkan syafaat daripada Rasulullah, mana boleh kita tidak mencintai beliau. Maka itu kita kena kekalkanlah apa yang telah Rasulullah tunjukkan, melakukan sesuatu ibadah di dalam bulan Ramadan, kita kekalkan di luar Ramadan. Saya ada satu buah cerita, semoga cerita ini memberikan kesan kepada jiwa kita sebagai cerita permisalan ataupun perbandingan, supaya kita ingat apa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan dan kita jadikan sebagai satu amalan berterusan di luar bulan Ramadan. Ada seorang saudagar, kerjanya berniaga, punya sebuah bahtera yang besar. Satu ketika itu dia telah memberitahu kepada isterinya dia akan berdagang di sebuah negara yang besar, membawa semua muatan di dalam sebuah perahu, kemudian tu dia berlayar. Sebelum sampai kepada negeri yang dia tuju, dia berhenti berlabuh pada sebuah pulau yang terasing jauh sedikit daripada negara-negara besar. Apabila dia sudah sampai pulau ini, dia minum airnya, dia bermandi-manda di situ, kemudian tu dia nampak tumbuh-tumbuhan pokok yang sudah berbuah. Lalu dia ambil buah itu dan dimakan. Anak kapalnya juga ikut sama makan. Kemudian tu lepas dia makan buah ini, bijinya tu dicampakkan kembali ke tanah. Tiba-tiba jadi satu keajaiban, di mana biji ini apabila dia dicampakkan ke tanah, dia tumbuh begitu cepat sekali. Tumbuh-tumbuhan ini membesar, ada batang, ada dahan, tumbuh daun. Ketika itu juga kemudian tu terus berbuah kembali. Jadi juragan ataupun pedagang ini lihat ini satu keajaiban yang luar biasa. Kemudian tu diambil biji ini, dibawa bekal masuk dalam bahteranya 3 biji. Sampai kepada tempat yang dia berdagang itu, kemudian tu dia berkata kepada raja negeri tersebut, dia kata, aku ada nak menunjukkan satu keajaiban kepada kamu, iaitu biji yang boleh tumbuh dengan segera menjadi sebuah pokok, kemudian tu tumbuh buahnya sekali. Tapi raja ni tak percaya. Katanya, baiklah, kalau seandainya apa yang kamu katakan ini betul, maka negeri ini akan aku separuh kasih kepada kamu. Tetapi kalau keterangan kamu itu bohong, semua dagangan dan seluruh bahtera adalah milik raja. Baik, kata pedagang ini, juragan ini kata, bawalah kemari tanah. Ditaruh dalam pasu, kemudian tu biji ini dimasukkan ke dalam tanah. Tunggu, tak tumbuh apa-apa. Cuba lagi biji yang kedua, terjadi sama, tidak tumbuh juga. Masuk biji yang ketiga, terjadi serupa juga. Jadi keterangan yang telah dibawa oleh juragan dianggap oleh raja ini sebagai satu pembohongan,
maka beliau telah dirampas semua hak miliknya termasuk bahtera sekali, dan dia dijadikan sebagai seorang gembala kambing kerana berbohong kepada raja. Masa berlalu, dia sempat menghantar berita kepada isterinya. Dia ceritakan apa semua yang telah berlaku sampai dia itu menjadi gembala kambing sebagai menjalani hukuman daripada raja. Isteri yang bijak bistari ini ikut apa yang telah diceritakan oleh suaminya. Sampai ke pulau tersebut, dia mengalami keadaan yang serupa yang dialami oleh suaminya. Kemudian tu dia juga mengambil biji-biji itu dan dibawa sama. Sampai kepada tempat negeri yang dia tuju, di mana suaminya yang dijadikan gembala kambing itu, dia melakukan serupa dengan apa yang telah suaminya lakukan. Maka raja ini pun mengatakan, sebelum kamu datang, pernah datang seorang, tetapi dia telah berbohong kepada aku. Tapi tak apalah, kalau seandainya kamu nak mencubanya buat kali kedua, silakan. Jadi isterinya ambil pasu, dia ambil tanah. Kemudian tu tanpa sadar, dia telah mencampurkan tanah daripada pulau tersebut masuk di dalam tanah yang ada di dalam pasu. Kemudian tu diletakkan biji. Biji ini tumbuh dengan segera dan menghasilkan buah. Dia menang di dalam, bukan pertaruhan, tetapi untuk memberikan keterangan yang benar kepada raja. Dan raja telah mengembalikan apa yang telah diambil daripada suaminya, dan dia bahagia. Cerita ini adalah syarat dengan perumpamaan orang-orang sufi. Supaya perumpamaan ini kekal di dalam benak kita, di dalam fikiran kita, supaya kita itu merasakan bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana untuk kita contohi segala apa yang kita kerjakan di dalamnya. Misalnya, pulau tersebut adalah bulan Ramadan, kerana dia terpisah daripada bulan-bulan yang lain, dan dia terpisah daripada tanah besar. Tanahnya dalam pulau ini, tanah itu umpama rohnya Ramadan. Kerana tanpa roh tidak ada satu pun yang akan tumbuh. Dan pokok yang membesar dengan segera adalah disebabkan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala meletakkan ruh yang luar biasa yang telah dapat menghidupkan semua amal. Dan Allah Ta'ala telah menggandakan amal-amal tersebut dengan gandaan yang tidak dapat dikira-kirakan. Hanya Allah Ta'ala yang membayarnya, yang membalas segala amal-amal kita. Dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan segera itu adalah merupakan amal yang telah Allah Ta'ala gandakan kepada kita ketika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Sebab itu, kita melalui bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tak bawa rohnya keluar. Itu pasal bulan Ramadan hanya tinggal rohnya saja, tapi kita keluar hanya dengan jasad tanpa roh. Sebab itu kita tidak dapat melakukan ibadah di luar bulan Ramadan sebanyak mana yang kita dapat lakukan di dalam bulan Ramadan. Nahoda ini ataupun juragan ini bertanya kepada isterinya, kenapa kamu dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu sedangkan aku tak dapat, walhal apa yang aku kerjakan iaitu aku mengambil benih yang sama. Sebab itu isterinya menjawab, kamu lupa nak bawa rohnya, iaitu tanah di mana biji itu mampu untuk tumbuh. Maka itulah ibarat daripada pengajaran sufi, iaitu apabila kita masuk kepada dalam satu-satu ibadah, masuk di dalam satu-satu bulan yang Allah Ta'ala berkati, kita jangan lupa membawa keluar sama rohnya, kerana tidak mungkin kita akan dapat melakukan sebaik yang dapat balasan dan ganjaran serupa melainkan dengan roh Ramadan itu. Jadi roh Ramadan itu apa sebenarnya? Kan roh Ramadan itu kita tak tahu yang mana satu yang sepatutnya kita bawa keluar daripada bulan Ramadan untuk kita menghidupkan malam-malam di luar bulan Ramadan. Ingat apa yang Allah Ta'ala telah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun,
mudah-mudahan kamu bertakwa. La'alla bukan huruf taraji. Dia bukan satu harapan supaya bulan Ramadan itu puasanya akan dapat memberi takwa kepada kita. Kalau orang-orang tasawuf mengertikan kalimah la'alla adalah pangkat, iaitu anugerah Allah Ta'ala kepada kita, supaya kita berterusan menjadi takwa, supaya kita membawa takwa itu sebagai ruhnya Ramadan. Jadi artinya apabila kita sudah memasuki bulan Ramadan, Allah Ta'ala telah memberikan satu hikmah ataupun satu pangkat, satu anugerah, di mana takwa itu sudah Allah Ta'ala masukkan di dalam diri kita. Ramadan itu sendiri adalah merupakan tempat dan wadahnya hati kita untuk mendapat takwa tersebut. Sebab itu dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat bertakwa, ataupun mudah-mudahan kamu dapat takwa. Sedangkan la'ala itu bukan makna mudah-mudahan. La'ala adalah sudah merupakan satu anugerah Allah Ta'ala kepada kita, kerana kita mampu untuk masuk dalam bulan Ramadan. Kita masih punya nyawa, kita masih punya anugerah Allah untuk menghidupkan kita. Usia kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, maknanya kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan dan kita telah dianugerahkan takwa kepada kita. Sebab itu apabila kita bawa keluar daripada bulan Ramadan, kita masuk di dalam bulan-bulan lain, takwa ini yang sudah memang Allah Ta'ala sematkan di dalam hati kita, jangan digugurkan. Bawa dia, kerana dengan takwa inilah dia merupakan rohnya Ramadan yang akan dapat menumbuhkan semua apa yang ada di dalam luar Ramadan, supaya kita sama-sama dapat kuat beribadah. Jangan bermalas-malasan, kerana sifat malas itu akan membunuh keupayaan kita untuk meningkatkan ibadah. Kerana ada satu amalan yang pernah diberikan oleh ulama-ulama besar, katanya siapa yang mau menghilangkan sifat malas, iaitu pada setiap selepas sembahyang Jumaat, hari Jumaat, lepas daripada sembahyang Jumaat, kita kan sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat itu amalkan bacaan ya wadud ya wadud ya wadud sebanyak 35 kali. Kemudian tu diikuti dengan Muhammadur Rasulullah 35 kali. Kemudian tu dengan Alhamdulillah 30 kali. Jadi semuanya jumlahnya 100, iaitu ya wadud 35 kali, Muhammadur Rasulullah 35 kali, dan Alhamdulillah 30 kali. InsyaAllah Allah Ta'ala tidak akan menghinggapkan rasa malas kepada kita, supaya kita rajin beribadah wa imah apa keadaan sekalipun, pada siang atau malamnya. InsyaAllah Allah Ta'ala adalah yang penuh memberikan keberkatan kepada kita kalau kita minta kepada Dia. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa ingat kepadanya, yang senantiasa cinta kepada Rasul yang diutuskan kepada kita. Maka kita tidak memperpanjangkan lagi, ya, kerana ini adalah merupakan kuliah Ustaz Azmi, ya, kerana Ustaz Azmi ada urusan, dia keluar tadi. Saya hanya mengisikan masa yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatannya kepada kita dan sedikit manfaatnya daripada apa yang telah kita sampaikan. InsyaAllah besok adalah kuliah saya akan mulakan besok dan akan menyambung apa yang pernah kita beritakan, iaitu tentang kisah Nabi Isa AS, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.